يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita sama-sama menghargai kepada kalam daripada Allah Subhanahu taala dan sama-sama kita ingin memenuhkan masa kita ini dengan cara yang terbaik dengan kita melihat kepada panduan daripada Al-Quran daripada Allah Subhanahu taala. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah pun bersedia di depan kaca TV, di depan Facebook, ya, dah share pun bersama dengan rakan-rakan. Dan pada hari ini PKPB yang pertama, Ustaz Tirmizi, apa khabar hari ini? InsyaAllah baik, alhamdulillah. PKPB bagi kebanyakan negeri kecuali 3 negeri saja, Ustaz, ya, Pahang, Kelantan dan Perlis, ya. Yang kita harapkan pada hari ini kita menggunakan masa yang ada ini, kita mengambil peluang untuk muhasabah bagi tuan-tuan yang mungkin berada di rumah, mungkin work from home. Adik-adik yang sudah pun sampai ke rumah, saya baru je sampai daripada Kedah, Ustaz, ya. Ambil anak dan alhamdulillah hari ini dapat bersama dengan tuan-tuan untuk kita melihat kepada kandungan daripada halaman 110 surah Al-Maidah. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk kami. Baik, kita mulakan Ustaz dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu taala dapat kita membaca Al-Fatihah pada hari ini, ya. Walaupun mungkin bagi tuan-tuan kita semua banyak kali membaca Fatihah, tetapi membaca Fatihah ini satu sudah pastinya kita mendapat hasanah kebaikan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi banyak kita membaca Al-Quran, hasanah yang baik itu akan yuzhibnas sayyiat, maksudnya akan menghapuskan kesilapan-kesilapan dosa-dosa kita yang lalu, dan dosa ini telah yang menghalang rezeki kita
yang menghalang pertolongan daripada Allah, tetapi dengan keampunan yang Allah berikan kerana tuan-tuan hari ini bersama dengan anak-anak ya mengingatkan tentang al-Quran, maka kesannya ialah kita mendapat keampunan dan kita doakan untuk negara ini ya, untuk dunia ini disembuhkan daripada cabaran COVID-19 Ustaz ya. Alhamdulillah semalam dah turun ya, tetapi beberapa hari lepas sampai 1000 lebih kes ya, ini amat mencemaskan ya. Kita berdoakan untuk semua negeri ya, terutama di Sabah yang paling tinggi kesnya, agar sahabat-sahabat kita di sana diberikan kesembuhan dan bantuan-bantuan ya, bagi tuan-tuan yang mungkin ada inisiatif infak nak wakafkan apa sebagainya, ambillah ruang, cari kawan-kawan yang nak menghantar bantuan, pasal ada yang makanan tak sampai ya, ataupun dengan lockdown itu, dengan duduk kat rumah Ustaz ya, bekerja yang di Kuala Lumpur, di Shah Alam pun ya, saya dapat WhatsApp semalam. Dah modalkan tapi tak boleh berniaga, kesannya amat besar. Jadi kita doakan sambil kita membaca al-Quran ini, kita melembutkan hati kita, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kembalikan semula ya. Tetapi kita yakin bahawa kita gunakan masa ini untuk mencari makna di sebalik apa yang telah Allah sampaikan. Ini adalah musim kedua lah, wave yang kedua Ustaz ya. Hari itu awal bulan 3, kali ini pada awal bulan November. Kita harapkan kali ini kita betul-betul semua tuan-tuan yang membaca, pemimpin-pemimpin yang mungkin sempat dengar tak sempat dengar, kena kembali balik kepada SOP paling tinggi adalah daripada al-Quran. Mari kita lihat pada apakah kandungan halaman pada hari ini, iaitu pada halaman 110 ini pada ayat yang ke-14 ya. Ia bercerita tentang orang Nasrani, orang Kristian yang melanggar ataupun ingkar perjanjian. Kita nak ambil pelajaran ini ya. Satu, untuk orang Nasrani yang mungkin mendengar My Quran Time, ataupun kita ada kawan yang mendengar ataupun yang Kristian, tetapi dalam masa yang sama kita nak ambil pelajaran daripada kesilapan mereka agar kita jangan mengulangkannya. Pada ayat 15 hingga 16 kita akan melihat kepada tujuan diturunkan al-Quran, dan pada ayat yang ke-17 bantahan terhadap keyakinan dan doktrin pemikiran kaum Yahudi Nasrani yang perlu kita faham agar ianya jangan dia terjebak ya, umat Islam terjebak kepada cara berfikir begini, dan kita boleh bantu kawan-kawan kita yang beragama Kristian ataupun Yahudi. Ini adalah penerangan kasih sayang daripada Allah, kerana Allah ini memang sayangkan hamba-Nya, tidak mahu kita tersilap jalan sehingga diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita baca dahulu daripada ayat 14 hingga 15 pada hari ini Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran My Quran Time. Baca faham amal. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berikan kepada kita hari ini kesihatan, kebaikan dalam kita diuji dengan ujian yang sangat besar. Moga-moga sebagaimana kata Ustaz Fazrul tadi, masa inilah kita nak beramal dengan Al-Quran, kita nak beramal sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca surah Ali Imran, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kita antara ciri-ciri orang benar-benar bertakwa, antaranya dia berinfak, sedekah pada masa senang, pada masa susah, pada masa sulit. Dia bukan mungkin ada setengah orang pada masa sulit dia ambil kesempatan untuk menyimpan betul-betul harta dia, takut nak sedekah kepada orang tak sampai bekalan makanan, nanti harta dia habis, dia takut macam tu. Sebenarnya orang betul-betul bertakwa ketika inilah, ketika musibah susah, kita ada rezeki, kita tetap nafkah seperti mana biasa. Mudah-mudahan kita mendapat ciri-ciri tersebut, insya-Allah. Baik, kita sambung bacaan kita hari ini, sambungan daripada muka surat yang ke semalam 109, hari ini muka surat 110 ayat 14 dan ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal ladzina qalu inna nasara أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم
يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, dua ayat daripada ayat 14 hingga 15 yang kita baca tadi. Terima kasih Ustaz Tirmizi ya, bersama dengan tuan-tuan yang membaca, dan mungkin nanti kalau ada masa kita ulang balik Ustaz ya, untuk kita baca, betulkan bacaan, dan bila kita baca kemudian kita tadabbur, kemudian kita baca balik semula, ia memberi kesan yang lebih ya, lebih kepada kita. Baik. Jadi pada ayat 14 ini apakah maksudnya? Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, inna nasara akhadna mitsaqahum, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebahagian peringatan yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat, dan kelak Allah akan memberitakan pada mereka apa yang telah mereka lakukan. Jadi ini adalah sambungan kepada minggu lepas kita pada hari Jumaat bincang tentang kumpulan Yahudi ya, bahawa mereka wanasu hadzam mimma dzukiru bih ya, mereka ini melupakan sebahagian ya, mimma itu daripada apa yang telah diingatkan pada mereka. Maksudnya mereka ada Taurat, mereka lupakan ya, dan ada beberapa perkara yang telah berlaku pada Yahudi. Kali ini kita berbincang tentang Nasrani. Sekali lagi kena ingatkan tuan-tuan ya, bahawa surah Maidah ini turun selepas Nabi dah sampai ke Mekah semula, maksudnya kemenangan. Jadi bila menang, masih lagi seruan dakwah perlu dilakukan ya, perlu mengajak seramai mungkin orang kepada apa, kepada Islam, kerana ia tanda kita nak mengajak pada Allah selamat di dunia, apatah lagi sampai di akhirat. Jadi Allah menjelaskan tentang dua agama samawi yang telah diubah, iaitu Yahudi dan juga Nasrani. Dalam ayat ini Allah menyatakan wa minal ladzina qalu inna nasara ya, kami ini Nasrani, Kristian, akhadna mitsaqahum ya, mereka dah diambil perjanjian tapi fanasu hazzam mimma dzukiru bih, mereka melupakan sebahagian daripada ajaran yang ada dalam Bible ya, kalau istilah sekarang, ataupun Injil Ustaz ya. Maksudnya mereka tak ambil keseluruhan. Apa pelajaran untuk kita? Satu, untuk orang Nasrani kita tahu bahawa mereka ini tidak ambil 100%. Tapi pelajaran untuk kita pun jangan jadi seperti orang Kristian. Maksudnya kita ambil mana yang nak diambil, malah lebih daripada itu peranan orang-orang ahbar ataupun pendeta-pendeta dalam Kristian ini yang mereka ini menukar-nukarkan isinya. Kita tidak mahu jadi begitu. Quran kita tidak mampu tukar pasal Allah jaga Ustaz ya. Buat macam mana nak tukar pun, adalah orang yang hafaz Quran akan tegur. Silap satu baris pun kena tegur imam, walaupun imam tu mungkin daripada Mekah Madinah pun kalau kena tegur jangan main-main kan. Jangan main-main. Itu baru satu baris. Tetapi mungkin baris tak dapat diubah, tetapi isinya itu ketika disampaikan ataupun kita akan melewati pada ayat berkaitan dengan apakah yang pernah berlaku di kalangan orang-orang yang berpengetahuan tentang kitab, mereka ini buat-buat lupa. Ya, mereka menggunakan ideologi lain untuk menyelesaikan satu masalah, padahal ada di dalam kitab itu jawapan. Maka kesannya apa? Fa'araina ya, kami timbulkan bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Ini yang berlaku hakikat dalam Kristian Ustaz ya. Allah yang sebenarnya pasal mereka tidak ikut, mereka dah berjanji ya untuk ikut pada kitab, tetapi mereka melupakan sebahagiannya. Jadi akhirnya mereka Paul ya menulis balik semula Bible tersebut. Maka kesannya orang-orang Kristian, apa yang berlaku pada mereka, mungkin bagi tuan-tuan yang tak tahu ya, ataupun mungkin sebahagian yang tahu pasal pernah bercakap dengan orang Kristian. Orang Kristian menghadapi cabaran masalah apa? Adawah wal baghdha. Apa maksud adawah? Permusuhan. Baghdha, kebencian. Dia daripada awal dahulu ya, kalau kita tengok dalam sejarahnya, gereja Malkaniyah dia lawan kepada gereja Yakubiyah, lawan gereja Nestoriah. Ini mungkin saya pun baru tahu saatnya, Hamka yang cakaplah dalam tafsirnya. Kemudian saya pernah dengarlah istilah Katolik lawan Protestan. Memang
hard time-nya Dia lah. punya mazhab dia Memang bertembung betul tak? saya kaji di dalam internet itu, tengok cari balik rupanya tentang Spanish Inquisition lah, tentang Inquisition, satu pemusnahan orang Katolik. Dia tak puas hati dengan Protestan ini, dia banyak dalam bilik-bilik di gereja-gereja yang penuh dengan mayat-mayat. Sampai tahap begitu Ustaz. Pemusuhan dan juga kebencian itu sampai mayat dalam tempat belakang, tiba-tiba orang hilang, rupanya dibunuh pasal apa? Oh, kamu ini Protestan, kamu protes kepada Katolik. Maka padahal sebenarnya Protestan memprotes kepada Katolik. Mengapa? Pasal Katolik buat guna macam-macam. Dia membuat dia punya bid'ah dalam agama. Itu sebabnya dalam agama kita kena jaga-jaga Ustaz kan. Betul. Apakah yang dibuat? Mereka masukkan contohnya nak bertaubat kena bayar kepada dia punya ketua dia lah, ataupun macam ulama dia. Ya, bertaubat bayar barulah dapat diampunkan. Apa dosa? Kan, jadi perkara-perkara ini kita kena jaga-jaga. Maksudnya ialah apa? Pasal itu menyebabkan Protestan wujud, ya, dia protes kepada Katolik. Dan Katolik tak puas hati, maka dia bunuh. Dan Inquisition itu berlaku di Europe, di Eropah, dan orang mengambil keputusan akhirnya meninggalkan agama. Ya, dia meninggalkan agama, itu yang menyebabkan Europe maju, Eropah maju. Tetapi dengan agama dia menyebabkan makin jatuh. Jangan soal, jangan tanya kepada ustaz pada waktu itulah dalam agama Kristian. Maka wasaufa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Ya, Allah cakap apa? Kelak Allah akan memberitakan pada mereka apa yang telah mereka lakukan. Allah akan bongkar. Ya, yasnaun ini maksudnya sana'a dia ada kaitan dengan macam kilang Ustaz ya, engineering. Maksudnya dia bukan dibuat macam sekadar begitu-begitu saja. Dia dengan satu sistem yang kemas untuk membuatkan kerosakan itu. Sampaikan mereka buat mesin untuk memastikan ada mesin okey berdiri atas tu, kemudian mesin tu dan pum terus mati. Orang-orang yang perlu dibunuh kerana digelar sebagai murtad. Murtad maksudnya dia keluar daripada Katolik, keluar masuk Protestan tu dikira murtad. Jadi sesama mereka ni bergaduh. Dan kalau kita tengok di Utah di Amerika, dia ada pula satu kumpulan namanya diketuai oleh Adam Smith. Dia mengakui pula jadi nabi. Yang ini dia punya fahaman dia macam dekat sikit dengan Islam, ya, tetapi masih lagi dalam Kristian. Jadi Katolik tak puas hati dengan Mormon tak puas hati pula dengan ini, dan perkara ini bukan sekadar tak puas hati biasa-biasa Ustaz ya. Dia tak puas hati itu sampai berbunuhan. Allah. Ya, pasal apa? Pasal Allah dah cakap tadi fa'araina, a'ra ini maksudnya seperti ada anjing buruan tu, bila kita lepaskan saja maka dia akan kejar. Maka Allah melepaskan adawah wal ba'da ini kepada orang Kristian. Ini yang berlaku sepanjang sejarah selepas Nabi Isa. Pasal Nasrani ini bukan hasil daripada Nabi Isa. Ini adalah orang pengikutnya yang menghasilkan fahaman itu. Ini adalah apa yang berlaku. Pada ayat yang ke-15 kita tengok lagi. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Ya, setiap kali kita jumpa ahli kitab itu maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kamu rasul kami, ya, utusan kami iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Ini cerita tentang apa yang berlaku kepada Yahudi Nasrani ini, iaitu Nabi Muhammad datang untuk menjelaskan banyak daripada perkara yang mereka sembunyikan daripada kitab mereka. Apa yang mereka sembunyikan, kalau ada salah tokohnya Ibnu Saria, ya, macam ulama dalam Yahudi ini, ketika dia menidah, dia kalau dia nak tanya pasal hukum zina contohnya, dia tutup-tutupkan. Pasal apa? Pasal kalau dia jawab penuh, kalau orang atas yang jerung-jerung buat hal, nanti kalau dia beritahu kebenaran, nanti dia kena, jadi dia tutup agar dia dapat beritahu sebenarnya tak payah direjam, tidak perlu dibuat ikut hukuman yang sebenarnya. Jadi itu yang ditegur oleh Abdullah bin Salam, kata kamu sebenarnya telah menyembunyikan peraturan kebenaran. Dan lepas itu apa? Wa ya'fu an kathir. Ini perkara yang kita kena belajar betul-betul, iaitu ulama-ulama ataupun apa yang berlaku di dalam agama Kristian dan Yahudi ini, pasal orang-orang yang faham Ustaz ya, wa ya'fu an kathir. Wa ya'fu ni bukan maksudnya memaafkan, dia membiarkan. Kan kalau kita maafkan, kita biarkan kan, tak apalah orang nak buat silap kan. Ini bila ajaran dalam kitab itu tidak diamalkan, dia biarkan saja.
Pelajaran untuk kita apa? Tuan-tuan, kalau kita dah tahu sesuatu, rasa tak kena, kita kena buat sesuatu. Kan? Kalau kita ada kuasa, guna kuasa, tak tahu guna mulut kita, tak mampu dengan hati, tapi jangan kata tak apalah. Ya, tak apalah kalau dia tak nak ikut SOP, tak apalah kan. Yang penting dia terus memimpin. Contohnya tak setuju, kita cakap tak setuju, ya, pasal apa? Pasal dia merosakkan masyarakat. Kan, merosakkan masyarakat. Kita dah okey, ya, dah hampir selamat, tapi tiba-tiba naik balik semula kes. Pasal apa? Pasal ada orang-orang yang buat masalah, tapi sebahagian orang kata tak apalah, tidak boleh, tak apa, pasal itu adalah kerosakan pada zaman dahulu dan kita tidak mahu ia berlaku dalam masyarakat Islam, terutama kita tuan-tuan sekalian membaca Al-Quran. Kita sama-sama kita doakan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang daripada Allah apa? Nur, iaitu Nabi Muhammad, itu salah satu dia punya penerangannya, ataupun cahaya kebenaran daripada Nabi Muhammad. Pasal bagi sahabat, ustaz ya, sahabat dia tak mengasingkan di antara Quran dan juga sunnah Nabi. Quran ni satu buku, sunnah Nabi satu buku. Pasal Quran ini dia dikumpulkan selepas Nabi, ya, maksudnya tulis ada tapi dikumpulkan kemudian. Apakah yang Nabi nampak? Nabi nampak ialah ataupun sahabat nampak pada Nabi apa yang Nabi sebutkan perkataan ayat Al-Quran itu, dan kalau bukan ayat Quran adalah perkataan Nabi, dan apa yang Nabi buat, apa yang selain daripada ayat Quran itu itulah sunnah Nabi. Maksudnya, jadi ceritanya ialah apa yang daripada Nabi itu adalah cahaya untuk hidup seharian. Wa kitabim mubin, dan kitab Al-Quran itu adalah kitab peraturan yang jelas nyata. Jadi Allah ingatkan di sini disebabkan apa? Kita sudah ada Rasul Nur, kita sudah ada kitab yang mubin. Jangan buat perangai macam orang dahulu. Sembunyi-sembunyikan ataupun biarkan, tak apalah, anak saya tak nak baca Quran, tak apa, kan, ataupun jiran saya ke kawasan saya, pemimpin saya tak nak ikut pun, nak buat macam mana? Perasaan itu, fenomena itu merosakkan orang sehingga jadi satu agama namanya Yahudi dan Nasrani. Dan kita tidak mahulah dalam agama Islam, kita tak adalah buat agama baru, Ustaz ya. Tapi dalam agama Islam ni nampak macam lemah disebabkan apa? Dah baca Quran, solat dah solat, infak dah infak, tapi mengapa Islam masih lemah lagi? Rupa-rupanya meaning, makna di sebalik Quran, isinya itu tidak dihidupkan, ataupun solat itu, sistem-sistem di sebalik solat itu tidak dihidupkan, integriti tentang menjaga keluarga apa sebagainya, dan juga infak untuk membantu itu, nilai itu tidak dihidupkan. Dan itulah perkara yang kita belajar, yang kita harapkan kita ambil pelajaran bagi tuan-tuan sekalian, membawa pada perkataan kita pada hari ini. Sama-sama kita saksikan, iaitu perkataannya nasia, ya, lupa ataupun tidak ingat. 45 kali disebut di dalam Al-Quran, mengingatkan kita pada ayat 14 jangan sampai kita lupa, ya, ataupun buat-buat lupa kepada ajaran yang ada dalam Al-Quran. Kita perlu ingat, ya, betul-betul apa yang ada, ambil pelajaran, ya, pasal kadang-kadang ada orang baca Quran tapi dia buat lupa pelajaran, ustaz ya. Kita kena ambil, kita ingatkan, letak dekat Facebook, tuan-tuan share sekarang, ada kawan yang terlupa contohnya. Moga-moga dengan ini kita membina balik semula sistem berasaskan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan Quran kita membawa nilai, bina jadi sistem. Dengan solat kita ada nilai, kita faham isinya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kita bina sistem, pastikan nusuk ataupun kehidupan saya SOP-nya adalah lillah. Dan juga kalau kata kita infak itu adalah bukan sekadar kita derma macam tu singgit-singgit sahaja, itu alhamdulillah, tapi kita derma itu kerana kita doa sistem yang kembali kepada Allah dapat terbina. Jadi itu satu perjuangan yang kita doakan tuan-tuan dapat daripada ayat 14-15. Kita berehat sebentar, kita sambung kembali My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.
Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran kerana sentiasa setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, kita mendengar kupasan daripada Fadil Ustaz Fazul tadi. Moga-moga kita tidak menjadi lemah dalam kehidupan kita beragama ini. Kita sistemkan Al-Quran dalam panduan kehidupan kita, dan kita dalam keadaan diuji ini. Bila Ustaz sebut pasal berdekatan solat, beribadat, ada sebahagian daripada kita hari ini tidak boleh menunaikan solat Jumaat kerana faktor arahan daripada pemerintah. Seperti di Selangor hanya 6 orang saja diberikan solat Jumaat. So ramai anak-anak muda hari ini tidak solat Jumaat. Dah lama tak solat Jumaat. So kita tak nak jadi sikap itu dah jadi terbiasa sehingga mereka rasa tak ada apalah, tak solat Jumaat, solat Zuhur pun boleh. Akhirnya mereka menjadi lemah. Kita harap kita tetap menanamkan kekuatan dalam umat Islam, walaupun dikala kita tak boleh pergi ke masjid untuk membina kekuatan kita di sana, tapi kita tetap berada di rumah dengan sentiasa beramal dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi kita perintahkan kepada kita, insya-Allah. Baiklah, kita nak ajak sahabat-sahabat Al-Quran untuk kita sama-sama belajar ilmu tajwid pada hari ini. Seperti biasa kita akan belajar berkenaan dengan sifat huruf. Itulah satu sifat daripada sifat lazimah, iaitu masih lagi sifat berlawanan. Kita berada di hujung sifat berlawanan. Antaranya sifat yang akan kita belajar hari ini sifat infitah. Lawan kepada infitah kita dah belajar sebelum ni, itba'. Itba' adalah huruf yang tertutup antara ruang lidah ke langit-langit, suaranya terperangkap di situ. Adapun lawannya hari ini infitah, terbuka, iaitu istilahnya, bahasanya terbuka, istilahnya terbuka ruang antara lidah dan langit-langit. Itu sifat infitah. Hurufnya ada berapa? Ada 20 berapa tu. Kalau sifat sebelum ni sifat itba' ada 4 huruf, maka 27. Kalau kita tolak kepada 4, tinggal berapa? Kita punya baki daripada huruf 25 tambah 4, 29. Maka 25 selain daripada huruf itba' ada 4, iaitu sad, dad, ta, za. Itu huruf itba'. Hari ini huruf infitah. Hurufnya ialah selain daripada huruf sad, dad, ta, za. Sebagaimana kita bariskan di bawah, ada 25 huruf baki daripada huruf-huruf itba'. Yang mana bila kita sebut huruf ini, terbuka ruang lidah kita antara lidah ke langit. Contoh, kita ambil huruf hamzah, a, huruf mim, ma. Kita lihat slide kita yang kedua untuk kita lebih jelas. Untuk kita ambil contoh ayat 14, pada ayat 14, contoh wa minal ladzina qalu. Kesemua huruf-huruf dalam ayat ke-14 ini adalah huruf infitah. Tidak ada pun satu huruf itba'. Huruf itba' ada berapa? Ada 4. Sad, ta, ta, za. Selain daripada itu adalah huruf infitah. Maksudnya kita tak boleh sebut macam kita nak sebut huruf ba umpamanya, ba, wa barran biwalida, tak boleh. Idza jaa, mesti idza jaa. Terbuka antara permukaan lidah itu ke langit, suara itu terbuka. Jaa, mungkin ada setengah orang ustaz bila dia baca dia macam malas nak buka mulut. Wa minal ladzina qalu inna nasara, gitu je baca. Jadi huruf dia tu semua sama aja keluar, padahal sifat tu beza. Wa minal ladzina qalu inna nasara, lain. Sad dengan nun lain, nasar beza. Tak boleh nasara, sama aja. Ya, betul. Padahal nasara itu, nun itu sifat infitah yang kita belajar hari ini. Na, mesti na buka, tak boleh na, tak boleh na. Jadi sa barulah antara itba', sifat itba' iaitu lidah itu tertutup, suara itu tertutup di antara lidah ke langit. Adapun huruf nun dan huruf ra itu terbuka. Dia adalah sifat infitah yang kita belajar hari ini. Contoh ayat kedua, fa aghrayna bainahumul adawah, fa aghrayna bainahumul adawah. Tak boleh baca fa aghrayna bainahumul adawah, tak boleh baca macam tu. Itu
sifat iftitah mesti jelaskan. Ila yaumil qiyamah. Ila, tak boleh ila yaumil qiyamah. Bezanya sedikit saja. Dan kita dah mengurangkan sifat huruf itu. So iftitah apa? Terbuka ruang antara langit ini ke lidah ini ke langit atas. Maksud suara itu terbuka. A, ba, ta, fa, ja, ha, kha, terbuka. Adapun lawan kepada iftitah yang kita belajar semalam iaitu itulah itbaq, suara itu terperangkat antara lidah ke langit. Seperti ada 4 huruf saja. Sad, dad, ta, dha. Cuba kita sebut sa. As-salah, as-sa, as-sa, kan? Lidah kita terangkat sehingga suara itu terperangkat di antara ruang lidah itu ke langit. Baik, mudah-mudahan sekadar Ustaz. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Bila Ustaz cakap tadi tentang bacaan, ada orang yang tak nak buka mulut sangat tu kan. Okey. Sebenarnya dia ada kesan juga kepada hati sebenarnya ya, pasal Quran ni satu daripada hati ke mulut ya, tapi mulut itu pun cara bacaan tu dia memberi kesan pada hati. Jadi bila makhrajnya tidak dibaca dengan bagus, yang macam tadi Ustaz baca tentang kalau sa tu dia buat so macam tu saja, dia akhirnya bila sa itu dia memberi semangat yang tersendiri sebenarnya ya. Satu ilmu tentang perkara ini tentang psikolinguistik, ini istilahlah Ustaz ya, tapi nak ceritanya ialah bunyi yang kita sebutkan ini dia memberi kesan kepada hati kita, sehingga kan orang yang membaca al-Quran walaupun pagi itu mungkin bermasalah, dia rasa stres dan sebagainya, dengan bacaan yang makhraj betul, syarat makhraj betul Ustaz ni, jangan pula sambil pasal dah malas kan ataupun dah down baca pun rasa macam bunyi dia lagu yang sedih-sedih ni, apa nama Ustaz, taranum apa? Sedih ni antaranya terlalu nahwan kan. Yang itu taranumnya. Tapi makhraj tetap juga masih lagi kena buka mulut tutup kan. Jangan pula pasal sedih mulut tak nak buka Ustaz. Kan? Jadi ini penting untuk kita sama-sama hidupkan, kerana ia adalah satu syifa Ustaz ya, satu ubat untuk kita bila kita baca, apatah lagi bila kita mula memahami, ia lagi menyembuhkan hati kita ya dalam kepayahan kita seharian. Dan ini yang kita nak sentuh dan kita nak faham tentang peranan al-Quran pada ayat 16 disambung hingga ayat 17. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Saya dah ambil kesempatan sikit nak baca sedikit komen di Facebook Ustaz. Ya, silakan. Pertamanya Rahana Hasan. Assalamualaikum. Alhamdulillah masih dapat bersama mengikuti dari Aras 7 Kenangan 12 Hospital Temeloh. Tunggu anak sakit, mohon sahabat-sahabat doakan. Saya lihat ramai sahabat-sahabat mendoakan, semoga diberi kesembuhan segera oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, Nur Syairani Mansur, Quran hiburan hati yang gundak gulana. Masya-Allah, alhamdulillah, sangat besar nikmat hadiah daripada Ilahi. Bila Ustaz sebut tadi itulah nikmat membuka huruf al-Quran semua tu. Sebenarnya al-Quran begitu mempersonakan Ustaz, mempersonakan al-Quran. Dia mukjizat daripada hurufnya, kalimah-kalimahnya, ayat-ayatnya, surah-surahnya, juzuk-juzuknya, susunan ia adalah menggambarkan mukjizat. Apatah lagi daripada nasihat, pengajaran. Ustaz Fazrul sebut satu perkataan tertanggung di atasnya beberapa perkataan yang banyak sehingga menimbulkan teori-teori yang berbagai hebat begitu al-Quran Ustaz. Itu yang ada Muhammad Yasin Khamis, dia kata orang Islam lemah sebab kurang IT. Dia kata I itu iman dan T itu takwa. Allah. Ya, maksudnya iman ni pun satu istilah yang kita kena faham betul-betul, dan takwa itu apa bezanya ya. Kadang-kadang kita cakap iman dan takwa kan, tapi ada beza istilah itu. Jadi bila kita faham dalam al-Quran ini, insya-Allah itu akan menyebabkan kita ini bangkit insya-Allah. Sila Ustaz. Baik, kita sambung 2 ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن
الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 16 dan 17 ini adalah ayat yang amat menarik, ya. Memang semua ayat menarik dalam Al-Quran, Ustaz, ya. Ya, tapi setiap ayat ini, setiap perkataannya ini mencerahkan demi mencerahkan, ia adalah hidayah, ya, hidayah. Dan kali ini memang Allah bercerita tentang hidayah, ya. Allah menyatakan selepas ayat 15 tadi, di hujung itu Allah datangkan nur, ya, cahaya kehidupan dalam sunnah Nabi, ya. Kalau satu terjemahannya Nabi Muhammad, satu lagi ialah Al-Quran ni juga adalah nur, ya. Jadi bila gabung Quran campur Nabi itu maksudnya ialah Nabi itu adalah Quran berjalan, ya. Jadi itu adalah cahaya, wa kitabim mubin, kitab yang jelas. Allah menyatakan apakah fungsi Al-Quran ini? Yahdi bihillah, ya. Allah memberi petunjuk dengannya. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Manittaba'a ridwanah, siapa yang mengikut kepada keredaannya. Jadi dengan Al-Quran ini sebenarnya kita mendapat hidayah. Dan kita dah berbincang bahawa setiap kali kita membaca Fatihah itu kita mohon hidayah, jalan yang lurus. Ada di sini Allah cakap. Tapi kita akan tengok tiga fasa bagaimana kehidupan kita yang kita nak lihat di sini. Iaitu bila kita ikut untuk mendapatkan keredaan Allah, ya, yang pertama kita akan dapat subulas salam. Jalan kedamaian. Ataupun jalan keselamatan. Itu yang berlaku bila kita makin membaca Al-Quran, tuan-tuan. Allah ceritakan dekat sini pasal mungkin bagi orang-orang Nasrani, Kristian ataupun orang Yahudi, dia kata alah ini kitab baru, kami nak Bible ataupun kami nak Injil, kami nak Taurat. Tapi sebenarnya bila Allah bagikan Al-Quran itu sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau terima, ia yang pertama membawa kepada jalan kedamaian, bukan jalan permusuhan, Ustaz, ya. Tadi yang Kristian tadi yang ada adawah wal baghdha tadi, ya, itu pasti berlaku, ya. Malah sebenarnya kalau katakan ahli keluarga, ya, Kristian, kalau seorang Protestan, seorang lagi adalah Katolik, dua boleh bergaduh, ya. Tetapi kalau orang yang beramal dengan Islam satu je lah, tak ada Islam ada nama-nama lain macam dalam agama Kristian, dia akan mendamaikan, ya. Jadi di sini yang pertamanya subulas salam. Yang kedua, dengan Al-Quran itu wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biiznihi. Itu mengeluarkan daripada kegelapan-kegelapan kepada nur. Apa maksud kegelapan? Cara berfikir tak betul, ya, khurafat. Ada orang yang mesej saya, Ustaz, ya, dia rasa dia minat kepada dream catcher, kan, yang dia gantung dekat kereta tu. Dia kata dia bukan kerana khurafat tahyul, ya, dia sekadar tengok cantik saja. Memanglah kalau tak ada niat untuk khurafat, okey, kan. Tetapi cabarannya ialah nanti suatu hari orang cakap ini apa, mak, contohnya, kan. Oh, ini namanya, kalau dia bagi nama lain okey lagi. Kalau dia cakap dream catcher contohnya, mengapa kena nama dream catcher? Oh, pasal kalau kita ada apa-apa yang kita inginkan, nanti dia akan ditangkap oleh dream catcher. Itu khurafat yang berlaku, Ustaz. Itu belum lagi yang gantung patung dekat belakang lori, kan, agar nanti dijaga oleh makhluk lah, macam-macam, ya. Perkara ini bagi tuan-tuan mungkin rasa pelik, tetapi bagi sebahagian orang dia letakkan tali, dia letakkan dekat perutnya apa sebagainya pasal nak jadi kebal, kerana nak melawan musuh perjuangan Islam. Ada perjuangan Islam tapi dia tambah dengan khurafat. Ini akan dikeluarkan oleh Al-Quran. Lagi kita membaca Al-Quran, baru kita lagi rasa bahawa ini tak betul, ya, kalau kita baca Quran dan Sunnah. Dan ketiga ialah wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Quran ini Allah beri hidayah ke jalan siratim mustaqim.
Jadi kita ada dua istilah kat sini. Tadi bercakap tentang subulas salam, satu lagi adalah siratim mustaqim. Dua-dua jalan maksudnya. Subul pun jalan, sirat pun jalan. Tetapi subul ini daripada mufrad singularnya adalah sabil, dia adalah jalan-jalan kecil di atas jalan yang besar. Itu satu pendapat. Satu lagi ialah jalan-jalan yang ada ni semuanya nak membawa kepada satu jalan yang lurus. Ceritanya apa? Ada orang bakat berbeza. Ada orang mungkin dia bercakap tentang tugas berbeza. Ada sekarang frontliners, para doktor, jururawat bertugas, dia membawa kebahagiaan, itu cara jururawat. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, ibu ayah, cara membawa kebahagiaan ialah dengan masakkan untuk anak, masakkan untuk suami, ataupun si suami pergi cari nafkah. Itu cara dia membawa salam kesejahteraan, tapi jalan suami yang bekerja. Dan ada yang menjadi juru kamera contohnya, kan, itu sabil yang dibuat. Jadi masing-masing ada bakat, ada tugas masing-masing, tapi tetap semua itu menuju pada apa? Siratul mustaqim. Kita tak boleh nak buat semua. Kita tak nak boleh buat semua. Tetapi asas perkara ini ialah apa? Al-Quran. Pasal bila ada orang bakat tertentu, tugas tertentu, tetapi tidak dicerahkan oleh Al-Quran, maka dia buat sambil lewa sahaja. Ya, dia tak buat bersungguh-sungguh dan akhirnya tidak salam Ustaz, ya. Dia sebagai seorang pemimpin contohnya, kan, tetapi disebabkan dia tak bersungguh-sungguh contohnya, maka tak apalah, kan, kita tak payah ikut peraturan contohnya, dia menyebabkan rakyat akan merana. Dan kita doakan kepada pemimpin-pemimpin yang ada diberi hidayah, ya. Kerana apa? Kerana inilah yang kita kena selalu doakan. Dan bila pemimpin kita doakan, pemimpin pun doakan untuk rakyat, itulah satu contoh negara yang baik, ya, yang ditunjukkan. Maka lebih daripada itu, pada ayat yang ke-17, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam, ya. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Isa putra Maryam. Ya, sesungguhnya Allah adalah Isa putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Isa putra Maryam serta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah yang kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ni panjang Ustaz, ya. Tapi kita nak ulang balik pasal sebenarnya dalam Quran ni ada paling kurang 3 perkara. Kalau silap konsep, Allah memang bambu habis-habis. Allah, insya-Allah. Yang pertama apa? Berkaitan dengan kefahaman tentang Tuhan ataupun Allah. Yang kedua, kefahaman kita tentang akhirat. Kalau kita salah faham, Allah akan bagi hujah memang mantap, ya. Dan yang ketiganya tentang tujuan hidup. Kalau kita tak jelas tujuan hidup sebagai hamba, Allah akan ingatkan. Jadi ayat 17 itu pasal ini ada cerita pasal ketauhidan pada Allah. Kita baca sekali lagi Ustaz, ya. Mungkin kita dapat hayati isi kandungannya dengan kita melihat bahawa sebenarnya Allah kata, kalau katakan sesungguhnya Allah itu sesungguhnya Allah adalah Isa putra Maryam, dia bercampur aduk, kan. Kalau Allah hancurkan Nabi Isa dan juga maknya dan juga apa yang ada di bumi ini, siapa yang dapat halang Allah buat begitu? Nak ceritanya pasal dia main masuk-masuk, kan. Yang ini berlaku pada Nasrani. Kita baca bersama. Baik. Penonton-penonton yang saya kasihi sekalian, kalau perasan bacaan saya tadi sebelum tadi, pada ayat laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam, saya baca tone slow. Saya slow, rendahkan suara. Kata ulama di antaranya Syekh Aiman Rushdi Suwaid, dia kata antara adab yang baik apabila sampai pada ayat-ayat yang di atas lisan orang Yahudi, Nasrani, yang tak betul, dia kata Allah Al-Masih ibnu Maryam, Al-Masih ibnu Maryam. Ayat ini secara adab tak salah nak baca tinggi, tapi adabnya kita slowkan suara, rendahkan suara. Tak perlu kuat ayat ni. Lepas tu kita bawa kembali pada normal balik. Di kesesuaian dengan ayat. Betul. Itu adalah adab bila kita baca Quran. Dan kalau kita mampu menghayati makna, ya. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم
إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 17 ini mengingatkan kepada kita selepas Allah mengingatkan pada ayat 16 iaitu apa? Berkaitan dengan Quran ini memberi hidayah yang pertama kepada jalan kebahagiaan, mengeluarkan daripada kegelapan dan juga memimpin ke jalan yang lurus. Apa maksud jalan yang lurus? Jalan yang shortcut untuk terus kita mencapai tujuan dalam hidup kita sebagai hamba, bertemu dengan Allah dan membina kehidupan berteraskan kepada siratul mustaqim, jalan yang lurus. Jadi pada ayat yang ke-17 kembali balik Allah mengingatkan bahawa sebenarnya laqad kafaral ladina qalu, orang yang menyatakan bahawa Allah itu ataupun Isa, sesungguhnya Allah adalah Isa putra Maryam, maksudnya Allah dengan Isa itu disamakan, sebenarnya mereka ini kafir. Apa maksud kafir? Maksudnya mereka dah diingatkan tetapi mereka tetap kufur. Pasal kufur ni ada dua sumber Ustaz ya. Satu ataupun dua ciri. Yang pertama ialah perkara itu Allah tak pernah cakap. Allah tak pernah cakap. Itu sebabnya kita kena jaga-jaga. Jangan sampai kita keluarkan perkara terutama bab akidah, bab akhirat dan juga tujuan hidup ini yang Allah tak cakap. Yang keduanya ialah manusia yang normal fikir-fikir balik confuse. Kan? Ini macam ini kan. Innallah huwal masih ibnu Maryam. Maksudnya Allah adalah Isa ibnu Maryam. Dia kata bahawa Isa itu adalah Allah. Ya, dalam agama Kristian ada satu bahagian yang menyatakan Isa itu adalah raja segala raja. Kan? Jadi akhirnya raja segala raja adalah Allah. Jadi kesimpulan yang pelik ya, yang kita boleh saksikan dalam senario di atas skrin tuan-tuan. Mari sama-sama kita perhatikan. Iaitu senario berkaitan dengan tentang kalau di bahagian kanan bawah itu Allah sama dengan God kan, ataupun sebagai Tuhan, Isa sebagai utusan. Jadi Isa tidak sama dengan Tuhan, itu dia punya point. Tetapi mungkin kalau kita melihat logik ini tak berlaku ya di dalam agama Kristian ya, dalam Nasrani. Jadi perkara itu logik yang silap ini yang kita tidak mahu masuk, sebabnya Allah memberikan hujah. Kalau Allah hapuskan, Allah ranapkan Isa ya, kemudian ibunya dan juga seluruh bumi ini, sebenarnya tidak ada siapa yang boleh menyelamatkannya ya. Yang mencipta segalanya Allah cakap yakhluqu ma yasha, di hujung itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini peringatan kepada kita untuk sama-sama kita ingat, dan apatah lagi di hujung Allah nyata apa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang maha berkuasa. Jadi sepatutnya kita esakan hanya pada Allah. Dengan keesaan itu kita akan dipimpin ke jalan yang lurus, bukan dengan logik-logik yang silap sebagaimana yang dinyatakan pada agama Kristian ataupun Yahudi. Sama-sama kita lihat pada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, jangan lupakan walau sedikit ajaran daripada kitab Al-Quran. Yang kedua, kita berpegang dengan Al-Quran sebagai cahaya yang akan menerangi dan bukan untuk menggelapkan. Dan yang ketiga, jangan berpegang pada pendapat yang salah. Kita doa bersama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana antas syafi, ilahana antal kafi, ya man kafana kulla shay'in ikfina syarral amrad, ya man kafana kulla shay'in a'idhna min sayyi'il asqam, ya man kafana, ya man kafana, ya man kafana kulla shay'in a'idhna min syarri kulli shay'in anta akhidhun binasiyatihi. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل وباء
يا رب العالمين والحمد لله. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, dan inilah kesedaran yang kita ingin sampaikan ya, dengan hidayah daripada Allah, cara berfikir yang bagus, yang lurus itu inilah yang pernah berlaku pada zaman Nabi, dan kita ingin sebarkan, kita ingin bina kejayaan ini pada zaman ini dalam usaha kita tabung gerakan Al-Quran. Satu usaha untuk sama-sama tuan-tuan menyumbang, satu dari segi keuangan boleh disalurkan pada nombor yang tertera, tetapi juga kepakaran tuan-tuan sila maklumkan kepada Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Kita bersama bergabung ya, bersama-sama untuk memberi solusi, membina solusi bersama. Kalau zaman Umar Abdul Aziz 2 tahun lebih ekonomi tiba-tiba jadi amat special, kita ingin belajar bersama, dan insya-Allah kita teruskan dalam My Quran Time siri akan datang. Kita berjumpa kembali pada jam 5 petang, pada jam 6 ataupun 10 malam dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.